berkaitan keajaiban zikir ini, hakikat zikir itu sebenarnya apa dia? Nabi yang diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak ayat-ayat Al-Quran Allah menyuruh kita supaya berzikir. Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri menggambarkan orang yang berzikir dengan orang yang tak berzikir seperti kamathal hayyul mayyit, seperti orang hidup dengan orang mati. Sebenarnya zikir ni apa dia hakikatnya? Sehingga Allah menyuruh dan Nabi menggambarkan sedemikian. Falyatafaddal. Saya nak balik kepada soalan yang disebut oleh Ustaz Khidir tadi. Tuan-tuan, nak mudah kita cerita macam ni. Zikir, maksud zikir ni sebut, ingat. Orang Arab kata zikir. Al-Imam Nawawi rahimahullah, dia tulis kitab Al-Azkar, zikir-zikir dia himpun, yang menghimpunkan zikir-zikir Nabi SAW. Dia menyebut beberapa perkara di dalam muqaddimah kepada kitab Al-Azkar itu. Antara yang disebut ialah apa yang Ustaz Khidir tanya tadi. Dia kata zikir itu maksudnya ialah hudurul qalb, menghadirkan jantung hati kita mengingat Allah. Wa yanbaghi an yakuna huwa maqsududz dzakir, hendaklah itulah tujuan zikir, iaitu mengingati Allah, menghadirkan Allah di dalam diri kita. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, agama ni, Islam yang kita amalkan, sembahyang, puasa, zakat, haji, bagi sedekah ke orang, kita tasbih, kita tahmid, kita bagi salam, kita buat baik. Semua tujuan agama ni satu saja, supaya kita dapat balik kepada Allah Azza wa Jalla, supaya dapat menghubungkan kita dengan Allah Azza wa Jalla. Jika seseorang itu melakukan apa-apa kebaikan tapi berpisah ingatan dia daripada Allah Ta'ala, sekalipun dia ceramah agama macam saya sedang ceramah ni, ataupun sekalipun kita sedang salat, tapi tidak menghadirkan Allah, tidak kerana Allah, ia adalah sia-sia. Maka tujuan agama, apabila seseorang dapat menjadikan Allah itu hadir di dalam diri dia, dia mencapai maksud tujuan agama. Tapi kalau dia mufti sekalipun, imam sekalipun, syekh besar sekalipun, bercakap agama sekalipun, semayang, bercakap tajuk semayang sekalipun, tapi kalau Allah itu tidak hadir di dalam diri dia, tidak mencapai maksud agama untuk diri dia. Tapi kalau dia, macam saya kata, sapu sampah saja, kerja basuh pinggan kat kantin saja, tapi sentiasa apa yang dia buat daripada perkara kebaikan, dia ingat Allah Azza wa Jalla, mencapai maksud agama, mendekatkan dia kepada Allah Azza wa Jalla. Untuk itulah Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, diriwayatkan juga Imam Ahmad dan selain, Nabi SAW menyatakan apa? Ad-dunya mal'unah, dunia itu dilaknat, wa mal'unun ma fiha, dan apa sahaja yang ada dalam dunia ni adalah dilaknat, illa zikrullah, kecuali mengingati Allah, wa mawalahu, dan apa yang dapat membawa kita kepada mengingati Allah, wa muallimun wa alimun wa muta'allimun, dan orang alim dan orang yang mempelajari ilmu. Dunia keseluruhannya, saya bagi contoh kepada tuan-tuan. Saya bagi contoh kepada tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau kita tak ingat Allah, hidup ini penuh dengan resah. Manusia ni kadang-kadang dia buat banyak benda, tak payah kita pergi peringkat atasan,
Kita pergi peringkat diri kita sendiri. Kita di masjid ni dulu lah, ada orang mengadu, saya mufti buat macam-macam kat masjid tu, tapi dia pun tak kenang kat saya. Manusia. Pak, dia rasa anak tak kenang pada dia. Mak, dia rasa anak tak kenang pada dia. Orang buat baik, manusia, selagi mana dia menjadikan manusia juga sebagai tajuk utama dia, dia sentiasa resah dan akan mendapat keputusan yang akan mengecewakan dia. Sebab tu kita tengok dalam kehidupan ni macam tu. Saya ada kawan-kawan masuk politik. Bukan saya nak kata kat semua orang politik. Saya cerita tentang kawan-kawan saya. Saya tengok kadang-kadang dia pun buat macam-macam. Dia pun pakai baju tu lah. Yang tak pernah pakai t-shirt, pakai t-shirt. Yang tak pernah pakai seluar ketat, pakai seluar ketat. Yang tak erti cakap Cina, cakap Cina. Yang tak erti cakap India, cakap India. Yang bergaya macam-macam. Pasal nak bagi pengundi suka. Yang tak pernah pakai baju Cina pakai. Yang tak pernah pakai baju India pakai. Yang tak pernah pakai baju Melayu pakai. Pasal sebab nak bagi orang suka. Kita tengok dia apa letih. Dia ni macam-macam gaya. Lebih duka cita tu kadang-kadang tak menang pula. Oh, lagi letih. Susah nak ambil hati orang. Betul tak? Tapi Allah suruh kita cari keredaan dia. Satu saja. Bagi dia reda. Qul innallaha yudillu man yasha wa yahdi ilaihi man anaba. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Dalam surah Ar-Ra'd. Katakanlah Allah menyesatkan sesiapa yang ia kehendaki dan memberi petunjuk kepadanya sesiapa yang kembali kepadanya. Siapa yang Allah bagi petunjuk? Alladzina amanu, orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Rasa tenang jantung hati mereka apabila mengingati Allah. Ketahuilah sesungguhnya mengingati Allah itulah menenangkan jantung hati manusia. Tuan-tuan, Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah dia sebut, dalam perasaan manusia ni bagaikan ada api, haba. Manusia kepanasan. Buat semua macam-macam dah nak bagi hati seronok, dia tak seronok, orang kata. Dia tak temui kebahagiaan. Itu kadang-kadang kita tengok Mak Saleh tu bukan tak bagus aktiviti dia apa? Panjat gunung. Oh, bahaya-bahaya tu. Panjat bangunan, turun masuk, pergi main dengan buaya. Kita tanya dia pasal apa? Dia kata nak cari kepuasan. Satisfaction. Nak cari kepuasan. Tapi, what are you looking for actually? Dia tak tahu apa dia benar. Kerana manusia tidak akan dapat memenuhi hal. Manusia yang kita tengok mencari redha manusia, macam-macam manusia buat. Yang nak cari undi, yang nak cari likes di Facebook, macam-macam buat. Tak menemuinya. Allah kata, orang yang akan bahagia, yang tenang apabila mengingati Allah. Kalau orang perlih ramai yang mengingati Allah, kita akan bahagia. Orang duk cari indeks negeri yang bahagia, negara yang bahagia. Nah, indeks manusia yang bahagia ialah manusia yang dapat. Bila dia fikir Allah, dia akan nampak ini adalah kehidupan yang luas untuk dia. Jadi maksud zikir ialah mengingati Allah Azza wa Jalla, menghadirkan Allah dalam jiwa kita. Di samping itu ada zikir dengan lidah,
bukan saja ingat di hati, diikuti dengan lidah, itu juga kelebihannya. Kerana Nabi SAW menyebut, Allah menyebut, ana ma'a abdi ma zakarani wa taharrak ada ma'a abdi ma zakarani wa taharrak bi syafatahu. Aku bersama dengan hamba aku apabila dia mengingati aku dan bergerak bibirnya kerana apabila dia mengingati aku, kerana mengingati aku. Wallahu a'lam. Hadis riwayat Imam Ahmad.